Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسوء الأسقام ومن جميع الأمراض والوباء والبلاء يا رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Jadi saya mohon setiap orang yang masuk, mohon kita pakai share dan kita pakai kod like, kod titam dah, komen, tulis apa sajalah. Jadi suara cerak atau cerak jelas atau tak jelas, mohon fok kita saat itu tulis sikitlah. Jadi alhamdulillah, anak minta wirama sikit, ada banyak duk tanya tentang masalah awaklah mana nak mudah ingat. Ada saudara-saudara kita nak ngapa Quran, anak-anak dah nak ngaji lah, nak ngaji, nak ngapa Quran lah, nak periksa lah, nak mudah ingat, nak buatlah mana. Jadi saya nak kecek malam ni tentang masalah salatut taqwiyati al-hifdhi, semaya untuk nak kuatkan ingat dah. Sebelum daripada anda ada mana soalan-soalannya, saya mohon saya nak kecek dulu tentang masalah solat taqwiyatul hifdhi, semaya untuk kuatkan kekuatan. Ingatlah, iaitu hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis Hasan Gharib orang panggil. Jadi alhamdulillah, saya nak minta setiap orang masuk tu mohon pakat tulis dulu. Pakat tulis cerak jelas, kalau jelas suara. Kamu dia pula tak rupa pula, gambar pula cerah atau tak cerah, insya-Allah. Insya-Allah Malaysia jelas, terima kasih. Lepas tu pula setun cerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua assalamualaikum. Malaysia jelas, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita ni mudah terlupa ke bagi. Terlupa. Kita mudah terlupa. Kadang-kadang saat itu terlupa, tapi les semaya ingat. Tekah tak semaya saat ini tak ingat. Kadang-kadang saat itu terlupa. Di sininya iaitu saya nak sebut satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma lah. Nak mudah ingat ni untuk anak-anak kita duk ngaji ni. Tapi payah sikit lah nak mudah ingatnya. Ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
tengah-tengah kami duduk bersama Rasulullah. Idz ja'ahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika datang kepada Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, faqala, maka dia berkata, bi abi anta wa ummi. Tak. Bi abi anta wa ummi, dengan makku, dengan bapakku dan ummi makku. Nah, ini lapar. Ya tatafallata hadzal Qur'anu min sadri. Hilang habis Quran daripada dadaku. Fama ajiduni aqdiru alaihi, maka aku tak rasa kata aku ni kuasa di atasnya, mana mampu nak baca di atasnya. Sayyidina Ali satu ketika lupa. Sahabat-sahabat supaya kita juga lupa. Ingat lupa seperti tu, dia ngapa juga. Dan Quran ni biasa sahabat-sahabat ni banyak ngapa. Pada masa itu tu banyak ngapa belaka. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebeda kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasan, wahai ayah Hasan, Sayyidina Ali lah, afala uallimuka, maka adakah tidak aku ngajak engkau kalimatin, kelimah-kelimah yang fa'ukallahu bihinna, yang Allah Ta'ala manfaatkan kepada engkau dengannya. Wa yang fa'u bihinna, dan manfaat dengannya man 'allamtahu, mereka engkau mengajarkannya. Wa yuthabbitu ma ta'allamta fi sadrik, dan menetapkan bagi engkau telah belajar, telah mengaji dalam dada engkau. Qala ya ajal ya Rasulullah, Sayyidina Ali tak ajal ya Rasulullah, belum lagi. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku. Qala, Sayyidina Ali kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, idza kana lailatul jum'ati, apabila tiba malam Jumaat, fa in istata'ta an taquma fi thuluthil lailil akhir, maka jika engkau mampu semaya pada suluh akhir, mana lepas dua dah lah, ya tiga, malam ni bagi tiga, lepas dua bahagian, dua separuh, tinggal separuh semalam lagi, sebahagian pada malam lagi, fa innaha, maka itu tu Nabi kata sa'atun masyhudah, masa yang disaksikan oleh malaikat, wa du'a'u fiha mustajab, dan doa padanya diterima. Wa qad qala akhi Ya'qub li bani, sesungguhnya berkata oleh saudaraku Nabi Yaqub kepada anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta ampun akan Tuhanku untuk kamu. Yaqulu hatta ta'ti lailatul jum'ah, berkata lagi Nabi, hingga sampai malam Jumaat. Fa illam tastata', kalau engkau tak mampu, faqum fi wasatiha, maka engkau bangun di tengah malamnya. Fa illam tastata', kalau tak kuasa juga, faqum fi awwaliha, maka semaya di awalnya, bangun awalnya, lepas isya lah. Fa salli, maka semayakanlah arba'a raka'atin, semaya 4 rakaat. Taqra'u fihi raka'atil ula, baca pada rakaat pertama bi Fatihatil Kitabi, dengan Fatihah, wa surati Yasin, dan surah Yasin. Rakaat pertama baca surah Yasin, wa fi rakaati tsaniyah, makna baca Fatihah surah Yasin. Wa fi rakaati tsaniyah, pada rakaat yang kedua bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihah, wa Hamim ad-Dukhan, dan surah ad-Dukhan. Wa fi rakaati tsalitsati, pada rakaat ketiga bi Fatihatil Kitab, baca Fatihah juga, wa alif lam mim tanzilus sajdah, baca alif lam mim surah sajdah. Wa fi rakaatir rabi'ah, pada rakaat keempat bi Fatihatil Kitab, dengan surah Al-Kitab dan dengan Fatihah, wa tabarakal mufassal, dan surah tabarakal ladzi, surah Al-Mufassal yaitu apa ni, Tabarak, surah Tabarak.
Nah, Furqan dah, itu tak. Fa idza faragta maka apabila engkau selesai minat tasyahud, daripada tasyahud, fahmadillah, maka engkau pujikan Tuhan. Wa ahsinith thanaa 'ala Allah, dan engkau elokkan puji Tuhan. Wa salli alayya, dan engkau selawatkanlah di atas aku. Wa ahsin, dan baikkanlah selawat. Wa ala sairin nabiyyin, dan di atas semua nabi. Wastaghfir lil mu'minin, dan minta ampun kepada semua yang beriman lelaki, wal mu'minat, orang beriman perempuan, wali ikhwanika alladziina sabaquka bil iman, dan kepada saudara engkau yang dulu sebelum ada engkau dengan beriman. Thumma qul fi akhir dzalika, maka engkau katalah pada akhirnya doa, sudah semaya siap maka doa, Allahumma arhamni, ya Allah rahmah pada aku, sial pada aku, bitarkil ma'asi, tolonglah aku di atas dapat tinggal maksiat, abadan, selama-lama, ma abqaitani, selama engkau menghidupkan aku, warhamni, dan akan rahmahkan aku, an atakallafa ma la ya'nini, bahawa aku dak tutup bagi tidak dikehendaki oleh aku, dah bagi aku tak perlu, warzuqni husnan nazar, dan akan rezekikanlah padaku elok tengok, fima yurdika anni, pada bagian yang mereda engkau daripada aku. Allahumma, ya Allah, badi'as samawati wal ardh, Tuhan yang mereka cipta langit-langit dan bumi, dzal jalali wal ikram, mempunyai kebesaran, kemuliaan, wal izzati allati la turam, dan kemuliaan yang tidak terhingga. As'aluka ya Allah, aku minta pada engkau ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan Rahman, bi jalalika, dengan kebesaran engkau, wa nuri wajhika, dan cahaya muka engkau, antulzima qalbi, bahawa akan tetapkah hatiku, hifdza kitabik, hafal ingat kitab engkau, Quran engkau, kama alamtani, sebagaimana engkau ajar aku, warzuqni an atluwahu, dan rezeki aku bacakannya, ala nahwi alladhi yurdika anni, di atas bacaan yang meredakan engkau padaku. Allahumma badi'as samawati wal ardh, ya Allah Tuhan yang menciptakan langit-langit bumi, dzal jalali wal ikrami wal izzati la turam, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan dan kehebatan yang tidak terhingga. As'aluka ya Allah, aku minta engkau ya Allah, ya Rahman, Tuhan Rahman, bi jalalika, dengan kebesaran engkau, wa nuri wajhika, dan cahaya engkau, antunawwira, bahawa engkau sinarkan, bi kitabika, dengan Quran engkau, basari, pelihatan mataku, wa antutliqa bihi lisani, dan aku lancarkanlah, jadikan lidah aku lancar, wa antufarrija bihi an qalbi, dan engkau bukakanlah dengannya daripada hatiku. Nah, engkau luaskanlah, wa antashrah bihi sadri, dan engkau bukakanlah dengannya dadaku, wa antu'mila bihi badani, dan engkau jadikanlah badan aku saat itu dapat amalkan, fa innahu la yu'inuni, maka sungguhnya tidak tolong aku, alal haqqi ghairuk, di atas perkara yang benar oleh yang lain engkau, wala yutinihi illa anta, dan tidak diberi kepadaku melainkan engkau, wala haula wala quwwata, tidak ada kuasa dan tidak ada kemampuan, illa billahil azim, melainkan Tuhan Maha Tinggi Maha Besar. Ya Abul Hasan, ya kata hai Abul Hasan Sayyidina Ali, taf'alu dzalika, engkau jadikan, engkau lakukan demikian, salasa Jumat, 3 kali Jumaat, au khamsan, atau 5, au sab'an, atau 7, tujabu biiznillah, nasihat diterima dengan izin Allah. Walladzi ba'athani bil haqq, demi Tuhan yang baki aku dengan benar, ma akhta'a mu'minan qattu, tidak menyalah atau tidak menjadi salah engkau orang beriman sama sekali. Nah, maknanya tak akan lupa insya-Allah. Nah, kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa wallahi, maka demi Allah, ma labitha alayya, tidak tunggu di atas aku lama, illa khamsan, melainkan 5 atau 7 atau 7, hatta jaa Aliyun. Abdullah bin Abbas kata, tidak lama di atas aku melainkan 5 atau 7 Jumaat lah, hingga datang sini Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mithli dzalikal majlis, pada tempat tu, faqala, maka berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu fima khala, sesungguhnya adalah aku dulu, la akhudhu, aku tak boleh ingat, illa 4 ayatin wa nahwahunna, melainkan 4 ayat atau seumpamanya,
fa idza qara'tuhunna ala nafsi, maka apabila aku baca di atas diri, tafallatna hilang, dah lupa. Wa ana ata'allamul yaum, hari ini aku belajar 40 ayatan, 40. Wa nahwa ada seumpama 40 80. Fa idza qara'tuha ala nafsi, maka tiba-tiba aku baca di atas diriku, fa ka'annama kitabullah baina ainayya, seolah Allah kata Quran ada depan aku. Walaqad kuntu asma'ul hadis, dan adalah aku dulu dengar hadis. Fa idza radat tafallata, bila aku ngapa beberapa kali hilang, lupa. Wa anal yaum asma'ul ahadis, dan aku hari ini aku dengar beberapa hadis. Fa idza tahaddastu biha, maka apabila aku baca hadis dengannya, lam akhrim minha harfan, aku tidak mengurangkan satu haraf pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalika, maka Nabi kata mukminun, orang beriman, wa rabbil ka'bah, dan demi Tuhan, apa ni Tuhan Kaabah, ya Abul Hasan, maknanya engkau ni beriman, kau percaya, wa rabbal ka'bah, demi Tuhan Kaabah, ya Abul Hasan, hei Abul Hasan Sayyidina Ali, makna kata ingat dengan sebab dia baca semaya 4 rakaat, baca surah pertama surah Yasin, yang kedua surah Sajdah, yang tiganya Tabarak Al-Mufassal, yang keempatnya iaitu yang ketiga iaitu surah Sajdah, yang keempatnya Tabarak Al-Mufassal. Cuma enggak, kalau kita tak ingat, kita tengok surat apa. Ini saya nak wayak kepada hadis ni hadis riwayat Tirmizi, hasanun gharib, dan dikeluarkan oleh Hakim dan menghukumkan sahih. Sebutlah kita khasa'is al-ummah Muhammadiyah, As-Sayyid Ta'lif Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Maka bolehlah kalau siapa hok duk ngaji anak-anak ke apa, kita nak semaya 5 kali Jumaat malam atau 7 kali, ngapa baca semaya ni lebih kurang nak pakai masalah setengah jam atau sejam. Maka insya-Allah buat 5 kali atau 3 kali atau 5 kali 7 kali, insya-Allah dia akan ingat lepas pada tu dia akan mudah ingat. Yang ngapa hadis mudah ingat, Quran mudah ingat. Itulah saya nak, sebelum pada nak ada mana soalan lah. Tu deh. Ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipalah jelah dan no. Oni salam apa pun yaksab warau auluk tasbih dai remai pro ti kapatul lepai nai manai tong lu tasbih tukrang tarau kwenที่คอถือว่าบาปไหมสลามบอกผมอยากทราบว่าเราเอาลูกตัสบิฮ์ได้หรือไม่เพราะติดแล้วไปไหนมาไหนต้องลูกตัสบิฮ์jadi duk pegang kita lekat duk pakai wasbih sokmo ni nak tanya wasbih gapo, bawa wak gapo wasbih. Kalau wasbih saat ni tu kita ambil hak 30 atau 100 saat ni maka kita buat ngatik itu tak apa, benda tu tak apa, itu wasilah untuk kita nak bila. Dan para sahabat dulu tu ngumik dia sipu dah cukup 1000 dia sipu so. Jadi dia boleh tahu kata berapanya dia zikir. Itu di antaranya lah. Kama dia wasbih ni saya tak tahu, tak pasti kata Faisal. Kalau wasbih kok kak tu kena ingat sikit, kerana benda tu takut jadi syirik. Kerana tidak pakai kata wah kok kak saat ni tu ramak lah, wah kok kak saat ni tu, wasbih kok kak saat ni tu apa ni boleh sembuh penyakit lah macam-macam. Maka itu nak jadi syirik dah lah. Kerana etikok bahawa sesuatu yang lain pada Allah boleh memberi bekas, orang panggil, maka pada ketika itu jadi syirik. Kena ingat malah. Adapun kalau lah ambil wasbih untuk mengatik, banyak nak tahu, kita nak menentukan kata berapa, maka itu tidak ada masalah. Kerana kita ni kalau tak ada tahu kata berapa, jadi malas, orang panggil. Sebab tu ada sebut berapa kali ada tasbih, ada istighfar ke 70 kali dan sebagainya. Maknanya cara kena ada bilangnya saat ni, barulah kita saat ni tu berasa mudah, orang panggil, buat amal saat ni. Tu dah.
Itulah saja. Kalau rasa tak tu kat mana kak, cuba tulis mula. Dan saya mohon setiap orang yang masuk ni, saya mohon bakat chair lah, insya-Allah. Kita bakat chair lah ni 200 lebih. Kita mohon jadi banyak sikit lah. Boleh pahala malam-malam. Maka itulah. Doa Nabi Sulaiman cak pilau. Doa Nabi Sulaiman cak pilau. Jin cak mayu kap rau mai babo. Doa Nabi Sulaiman cak. Doa mana ni saya tak ingat doa ni. Doa Nabi Sulaiman, lepas tu dia orang panggil jin syaitan ni, ya kita tak ada digalakkan supaya kita duduk sahabat dengan dia. Dalam Quran ni ada sebut suruh kita jauh kepada jin syaitan. Fa idza qara'tal Quran, maka apabila akan baca Quran, fasta'iz billah, maka hendaklah akan minta jauh dengan Allah. Fasta'iz billah minasyaitonir rajim, daripada syaitan hak yang direjam, hak yang dihalau. Dan ada sebut pula Allah Subhanahu wa taala firman, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Tuhanku, aku minta jauh dengan engkau daripada bisikan syaitan. Duk telitah syaitan, duk royak gitu gini, kita takut duk telitah benda-benda tu dalam hati. Dan kita minta jauh daripada bahawa syaitan hadir tempat-tempat kita duduk. Biar kita tidur dan sebagainya. Maka oleh itu kita tidak digalak supaya kita saat ini bersahabat dengan syaitan dan jin. Dan jin syaitan ni kalau kita tak peduli pada dia, maka dia tak akan mari sok kita. Sebab peduli kepada dia tu orang panggil wala. Orang panggil wala. Tuhan sebut innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Iaitu orang yang dia akan boleh menguasai ialah orang ada wala. Ada wala ni wasa takut dia, ada wala ni wasa nak minta tolong dia, ada wala ni wasa kata dia saat itu boleh memberi bekah, boleh tu boleh ni. Maka pada ketika tu syaitan jin saat itu dia akan boleh menguasai orang tu. Tapi di sebaliknya, kalaulah kita saat itu tak ada benda-benda tu, insya-Allah tak akan mari. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kita baca tu saja insya-Allah. Salam bapa sami kinเหนียวมากๆจะให้เงินกับภรรยาก็คิดแล้วคิดอีกอยากทราบว่าสามีแบบนี้ภรรยาต้องtaatไหม Suami yang kedekut sangat, saya nak uwinya, maka nak buatlah mana? Kalau hak biasa bayar uwi ni, ambil duit dia, sekadar untuk kita makan, untuk anak dia dan untuk kita. Ini diharuskan. Ada hadis riwayat Hindun bin Utbah, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Aba Sufyan iaitu suami dia lah, laisa yu'tini ma yakfini wa waladah, dia tak ada memberi cukup untuk aku dan anaknya, illa malaka ma akhudhu minhu sirra, malaikat apa yang aku ambil daripadanya dalam keadaan dia tidak tahu, dia tak tahu. Qala, Nabi takhudhih bil ma'ruf, ambil dengan molek, maksud dengan hak sesuai, hak kita perlu kena makan maka kita ambil. Ubat kupik ya kena buatlah tu. Benda ni berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suami ni kita kena ingat, dia wajib sara, sebab tu wajib boleh ambil saat ni tu. Suami ni wajib sara bini, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan di atas suami sakninya ialah rizquhunna, iaitu rezeki kepada suami, wa kiswatuhunna, ada pakaiannya bil ma'ruf, dengan hak yang sesuai. Itulah sebab tu tok laki ni jangan duk kupik sangatlah dah dengan bini kita. Kadang-kadang ni orang ni pelik dengan bini kupik, jamu orang lain boleh, orang ni deh, ya kita satu suap kepada bini kita tu sedekah boleh, sedekah dah boleh pahala. Satu suap
kepada isteri kita, kepada anak kita, semua saat ni tu boleh pahala belaka. Orang ni pelik, kadang-kadang boleh jamu orang. Malu, ada maruah, ada saksi. Kalau tak bagi kepada orang tak jamu orang, rasa malu. Tapi dengan bini tak malu. Kadang-kadang dok pergi jamu orang luar ni tu habis banyak. Tapi dengan ibu apa tak bagi. Itu benda-benda yang pelik. Sebab tu Nabi SAW sebut, nah, khairukum li ahli. Orang yang molek tu dia molek dengan keluarga dia, dengan anak bini dia. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ni ialah orang sebaik-baik kepada ahli aku. Ni pelik. Dengan orang luar kita baik, dengan orang keluarga kita tak baik. Maka itu tak kena caranya. Nabi SAW tunjuk rasa kasih kepada isterinya seumur, tidak menyakiti dan sebagainya. Itulah wallahu alam. Salam baba, alhamdulillah dari Kuantan, doakan kami Ustaz, insya-Allah Malaysia kami sini pun merebak juga lah ni. Iaitu COVID-19 atau COVID-19 ni merebak juga tempat kami pun. Jadi kau banyak lah ni, kau susah. Dan kita ternyata bahawa tak ada cara dah untuk nak mengatasi penyakit COVID ni, kena vaksin je lah. Setakat ni kena vaksin, gula tak boleh dah. Kerana apa ya, kita kena makan, kena minum, kena pergi situ, kena pergi sini. Kalau tak ada vaksin kat mananya, kita tak boleh nak hidup, orang panggil susah lah. Gitulah. Kerana pihak KJL kena katuk itu ginilah. Sebab tu negeri-negeri lain buatlah tu dah lah ni. Payah. Dialah lah mana pun sikit lagi akan tutup daerah wilayah, nak masuk wilayah ni tak boleh, kena ada vaksin. Lepas tu pula nak pergi musafir Malaysia, contohnya kita kena pocok vaksin, nak pergi situ, supaya tu juga. Dan benda-benda ni nak buatlah mana dah. Terpaksa ke pagi kita tak ada nak pocok, tapi dia terpaksa walah mana, kerja tak boleh. Kenapa pemuda dan ahli kampung tak terasa nak maya berjemaah di masjid, sedangkan kita semua berpakat bina masjid? Sebab apa boleh pemuda tidak nak semaya jemaah? Saya yakin kalau di kampung mana pemuda tak semaya jemaah, mana kata orang tua tak semaya jemaah. Masih sikit lagi. Islam ni iaitu Nabi bina, bangunkan Islam saat ni iaitu dengan masjid. Dan Nabi bangunkan masyarakat Islam saat ni iaitu dengan semaya. Dan Nabi bangunkan masyarakat saat itu dengan contoh teladan. Orang-orang tua saat itu kena kuat benar, kuat amal ibadat. Biarkan kita ciptakan masyarakat kita. Orang bagi kita tongsang sangkum, bukan sangkum sangrau. Kita kena bina masyarakat. Jadi budaya. Kita kena membudayakan semaya jemaah. Setiap waktu orang-orang tua penuh pakat semaya jemaah setiap waktu. Maka pada ketika itulah baru orang muda-muda ya tengok. Bila orang muda tengok, maka orang muda pergi masjid. Bila orang muda pergi masjid, maka pada ketika itu kampung telah jadi baik. Allah Subhanahu wa taala firman, la masjidun ussisa 'ala taqwa, sesungguhnya masjid yang dibina ke atas takwa. Min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Pas semenjak pada hari pertama yang angkalah wahai Nabi berhak berdiri di dalamnya, semaya di dalamnya. Fihi rijalun, di dalamnya ada orang-orang lelaki. Tuhan gelar orang lelaki, orang jantan, orang lelaki sungguh. Yuhibbuna an yatatahharu, hak yang suka masuk masjid, membersihkan hati mereka dengan mereka datang ke masjid. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka Tuhan suka orang bersihkan hati. Orang yang mari masjid setiap waktu, makna dia bersihkan hati dia buat. Tuhan sebut, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun. Maka adakah mereka yang afaman assasa bunyanahu, maka adakah mereka yang membangunkan bangunnya dia ala taqwa minallahi wa ridwan, bangun di atas takwa pada Allah dan ridwan, minta mencari keredaan pada Allah, khairun, lebih baik, amman, atau mereka assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, atau orang yang membangunkan di atas syafa jurufin har, di atas bira tepi lubang nak utuh, fanhara bihi fi nar jahannam, maka gutuh dalam neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Maka Tuhan tak akan tunjuk orang yang kaum yang zalim. Sebab tu
kita nak buat ni kena buat contoh. Nak kena bina masyarakat, ramai-ramai pakat masjid semua. Ada gapo masjid, go to masjid. Maka pada ketika tu orang jadi contoh. Jadi contoh, maka pada ketika tu orang pakat di masjid tu. Benda-benda ni penting. Karena apa? Nabi ni dia tunjuk ke panggil. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Nah, iaitu sesungguhnya ada pada Nabi saat itu, iaitu ada uswah, ada contoh teladan yang baik bagi kamu. Nabi tunjuk dulu. Kita kena pakat tunjuk. Bila kita pakat tunjuk, maka pada ketika itulah orang pakat turut, insya-Allah. Jadi kadang-kadang terimej saja semaya. Orang tua pula apa orang saja mari. Maka pada ketika tu orang muda-muda nak tiru siapa? Orang muda-muda ni sebab anak kita. Kalau pak tak molek, mana pula? Nah, kalau pak tu duduk tak ada semaya duk pak, kita malah nak suruh. Hak mula-mula kita lah kena tunjuk. Nah, ya kena tunjuk dulu. Wallahu alam. Ya, Assalamualaikum, minta tanya soalan semasa apakah berlaku di Umi Qud hari ini nampak Yahudi ada bawa bendera Yahudi 5 atau 6 dan kelihatan manusia dalam keadaan mengamuk. Mudah-mudahan Ustaz ada baca berkenaan ada makian. Nah, dia di Palestin ini masih cemah lagi orang panggil, dan masih tawattur, maknanya membimbangkan lagi sehari dua ni. Kerana hari Selasa ni dia akan berlarak, orang panggil Masiratul A'lam, istilah dia lah. Dia akan berlarak, puak Yahudi ni berlarak, tunjuk perasaan banyak lah. Khususnya hari ni tu politik di Israel saat ni tu, Benyamin Netanyahu yang telah merentah jadi PM atau Perdana Menteri selama 12 tahun dah ni tu jatuh. Bila jatuh ni duk karu. Dia duk karu saat ni tu pegai baru ni pun sebab dia karu juga. Hak terik ni pun dia duk karu tak habis-habis lagi. Sebab itulah benda-benda tu duk berlaku lagi lah lebih kurang tu. Nah, hari ni pun Hamas pun telah amarai bahawa kena ingat sikit Israel jangan sentuh, jangan buat apa-apa terhadap Al-Quds kepada Masjid Aqsa. Itulah apa saya baca. Dah mungkin ada kemengan semula, insya-Allah nanti kita tengoklah. Kalau ada kemengan kembali esok ke apa terkacik dunia pula. Lama-lama sekali dah. Oleh itu siapa masuk saya mohon pakat share dah. Ada lagi kita ni banyak lagi dia, ada lagi orang-orang nak tengok sana ni. Tuan Rusnani puji dah put fang tuk live chop mark mai dah. Mark le alhamdulillah, terima kasih. Demnan ko mai babo fang siang rusuk wa kho hang ye. Jadi saya tak ada buat saya mai buat rekan di masjid rumah saya ni lah. Kerana tekok nduk khri semua dah. Kita pun tak ada gapo lepas tu suara saya pun biasa serak-serak dah. Nah, ai pun tak ada bawa, terlupa tu kalau ada ai bawa tu moleklah. Nah, cuma terlupa ke panggil, terlupa nak bawa. Salam babon nago memang apa ni? Apa mengang jelah. Ya alhamdulillah. Duit sako yang mai bankkan tera mai tera pai sedekah haiกับพ่อที่เสียนะผลบุญจะถึงไหมโดยพี่น้องไม่รู้หุกมว่ายังไงนะ Jadi duit sako tak ada bagi lagi, lepas tu kita pergi sedekah dulu lagi. Apakah hukum sebenarnya duit saat ni tu bila tak bagi lagi kita tak boleh nak sedekah, kena tahafuz dulu, kena pergi dulu orang panggil. Sebab apa saat ni tu? Sebab harta saat ni tu ada hukuk, ada hak orang masing-masing, ada anak-anak masing-masing. Oleh itu kalaulah dah sedekah dah kena minta persetujuan daripada anak-anak semualah. Ahli pesaka semua saat ni tu minta izin kepada semua. Kalaulah semua saat ni tu izin maka tak ada masalah lah. Pahala tu siapa ke tak? InsyaAllah pahala bila kita sedekah, kita niat sampaikan pahala kepada ibu bapa, maka sampai insyaAllah. Nabi SAW bila dia ingat pada Siti Khadijah dia sebelah kambing dia wi kaki lah pohon lah kepada orang-orang sayang-sayang dia, sayang-sayang Siti Khadijah. Lah tu. Jadi bila kita ingat pada orang mati kita sedekah tak apa, kita wi makan pun tak apa. Maka semua itu sampai pahala kepada si mati insya-Allah, dengan syarat kita niat sampai ke pahala lah.
Salam bapa kau ถามเรื่องของปาเลสไตน์ได้ไหม kalau banyak orang duk tanya ni nanti Malaysia lah. Malaysia kita akan kecek tentang masalah tan lok muslim. Jadi dengan semasa negara-negara Islam duk jadi gapo lah ni. Jika tak boleh semaya raya nak sembelih lembu kerbau masa mana? Semaya iaitu tak boleh semaya raya apa? Boleh semaya batal. Semaya raya ni tak syarat semaya di masjid pun. Dia sunat semaya raya ni. Semaya di rumah pun tak apa. Kalau dia tak boleh semaya juga, maka dikira masa yang telah naik waktu saat itu, sekira kita semaya dah siap, dah sudah semaya, maka boleh sembelih dah lah. Kira masa saat ni. Tapi kalaulah kita boleh semaya, kena semaya lah. Semaya di rumah pun tak apa, semaya di masjid pun tak apa. InsyaAllah kita berdoa lah. Boleh insyaAllah. Boleh. Nak cuma kan nak witurung orang panggil lani ni supaya jalan 23 hari ni dan di tahun ini 41. Saya tak silap kau, naga pun banyak juga hari ni. Jadi dia sebenarnya penyakit ni adalah teruk tu tak apa 1% pun. Tapi orang panggil takut lem rabuk satan nasuk situ ya. Takut rabuk satan nasuk saat ni tu. Kesihatan saat ni, sistem kesihatan hospital semua takut lem, takut tak boleh cara orang terlalu banyak itu saja. Sebenarnya orang sakit di hospital rumah payah sanam semua bakal tidur itu ya. Tak ada apa orang yang kena bakar tak banyak orang. Tapi penyakit ni ya dua kali. Satu takut sistem kesihatan hospital aku tak mampu muat orang yang sakit. Yang dua pulaknya ya jakit cepat itu saja. Ya jakit cepat sangat. Orang dia jakit ni segar-segar. Jadi saya pocok dah lah, saya pocok nak pergi Mekah. Lepas tu Mekah yang nampak sepengah tak boleh jadi di Saudi tu telah isytihar pula. Baru ni isytihar kata buka. Orang hantar nama negeri Syekh ni lebih kurang ada 300 orang. Stay kapal nak pergi. Lepas tu tiba-tiba nampak semalam tu baik berita lain pula. Saudi isytihar semula kata kerana Covid ni masih banyak, dia takut jadi merebak kuat sangat di negeri dia. Itulah. Jadi bila kita pocok, saya pocok AstraZeneca. Jadi tak ada rasa apa, ngatuk sikit. Itulah. Minta apa nasihat orang yang sudah berbulan-bulan tidak tegar dengan warisnya. Allahu Akbar. Ni hak tu hasbuk dalam Quran ke? Tu hasbuk lah alladzina yanquduna apa ni? Ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang putus janji Tuhan min ba'di mitsaqih, selepas daripada janji. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, dan orang putus barang hak Tuhan suruh an yusala, bahawa dia hubung silaturahim. Orang ni berat. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Tak ada baik adik-adik tak tegar. Dan orang tak tegar 3 hari, maka orang tu tidak bahu syurga. Sebab tu kita di hari ni kita kena insaf benda ni. Tak ada boleh bedah apa sekarang. Tak ada jadi kebaikan siapa tak tegur dengan adik-beradik ni. Bahkan umur panjang murah rezeki dengan kita hubung silaturahim. Nabi SAW sudah mensarrahu, siapa hak suka ayyubsata lahu, bahawa dilimpahkan kepadanya fi rizqih, pada rezekinya, diluaskan rezekinya,
wa yunsa'alahu fi atharih, dan dilanjutkan umurnya, falyasil rahimah, maka nak hubung silaturahim. Dan seorang sahabat Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi kulli syai', ceritalah pada aku dengan tiap-tiap perkara, idza amiltuhu, apabila aku amalkannya, dakhaltul jannah, aku boleh masuk syurga. Qala, Nabi kata, afshis salam wa salam, wa at'imit ta'am wa makan orang, wasilil arham, hubung silaturahim. Lepas tu pula wasalli bil laili wan nasu niyam. Lepas tu semaya malam dalam keadaan orang pakat tidur belaka, tadkhul al jannata bisalam, kau akan masuk syurga dengan selamat. Nah, itulah tu nak ayat kata kita saat itu, nah, bila kita turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hubung silaturahim, boleh pahala, boleh apa. Adik-beradik banyak orang hak baik dengan orang apa semua ni, Allah banyaknya lah rezeki semua saat itu, jadi kemudahan hidup, jadi senang di atas dunia saat ni. Sebab tu kita ni kena hubung silaturahim. Walladzina tasaaluna bihi wal arham, Tuhan subah kan. Nah, wal arham, dan orang hubung silaturahim, zawul arham tak boleh awak putus. Hubung silaturahim tu janganlah, insya-Allah. Assalamualaikum, apa betul kau kita pergi berubat tok bomo buai sihir dengan cara halau jin masuk dalam botol? Ambil jin masuk dalam botol. Saya ni tak tahulah bab ni deh. Sebenarnya apa ni, kita tak pasti, tapi kita wallahu alam lah. Saya tak tahu bab ni kerana kita tak tahu, bagi kita pun tak ada pengajian ni. Nah, orang panggil makhluk halus, jin ni makhluk halus. Tak usah polik, tak usah doli pada dia lah. Jadi sihir ni kita tak sewikno sihir orang panggil, iaitu kita tak usah padu mula kepada syaitan jin. Tak usah ada hubungan dengan dia ke apa. Nafsi-nafsi dia kita. Bila kita tak ada perasaan itu, ia tak akan mari, tak akan berdali pada kita. Nah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba aku, Tuhan kata, tidak ada di atas kau iblis menguasai di atas mereka. Nah, malaikat orang itu turut engkau, iaitu orang menyeleweng pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu benda ini saya tak pasti, tak tahulah. Nak kena beringat belaka ni benda-benda lah ni. Baca Kelantan clear je. Cak kamu yang ngaikah baba kerak paungeun yutit kap tua sembe welanon ko yubun huanon. Nah, nak ambil bukan curi ya, bang ambil ya tak tahu. Curi tak leh dah, kita ambil ya tak tahu. Kerana apa bagai curi-curi ni hak demo ni hak kita. Kerana boleh kata hak kita kerana wajib di atas dia sara kita. Bini saat ni tu. Pasti dia kata duduk atas kepala semata, kecek molek tak apa, insya-Allah dah. Ya boleh adik kita tu tak kena cara tu. Kalau kita saat ni tu kecek molek kena cara, duk rasa tak ada payah benda tu, dia akan insya-Allah. Doa-doa banyak. Dah. Boleh kita kena sabar kadang-kadang, ya bukan selalu dak. Ya bukan selalu, kadang-kadang orang ni lepas ada tu lama ya kau jadi molek ya ke apa. Nak jadi pok tu lama dah. Orang tak ada anak 2-3 orang tak jadi pok lagi, dak jadi ananiah, ketu atau keakuan. Nah, duk rasa supaya kita mula-mula boleh anak kan, anak teriak tu bosan kan. Maka supaya tu juga kita tak ada jadi pok molek lagi ya. Supaya tu juga baru-baru bini kadang-kadang tu masih duk upik lagi. Tunggu masa sikit insya-Allah. Nah, kena wis faham kecek molek tu tak apalah. Ya orang ni ya gini ya syuh ni tu kedekuk sana itu sebab ya tak, ya orang kedekuk ni bukan kedekuk ngau orang, ya sendiri ya kedekuk. Ya kedekuk nak makan, ya suka hubbut tamalluk, suka bilik, suka tengok duit dia banyak tak akal apa. Dah berat sungguh ni orang panggil dunia ni. Dah hubbud dunia, kasih dunia telajak. Padahal duit ni kalau kita tak guna ya tak asal. Ya sebab dengan air rezeki ni, rezeki sebab dengan air. Dan Tuhan sebut memang sebab rezeki ni air. Wa anzala minas sama'i ma'an. Nah, fa akhraja bihi. Tuhan sebut alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum.
maka jadi rezeki ke air ini rezeki. Bila air saat itu jadi rezeki, maka dia kalulah kita tak waktu ubek pergi guna dia, maka air lain tak masuk. Terus tu ialah tu kaca kupi apa dah kadang-kadang kupi anak jadi sakit. Lepas tu jadi tu caping itu caping dia ada benda caping bila Tuhan kerana dia taruh duit saat itu. Assalamualaikum Ustaz dari Kuala Terengganu. Malaysia masuk banyak nanti, terima kasihlah. Assalamualaikum, selamat malam Ustaz. Saya setahun lebih dah tak jumpa dengan anak di Patani Ustaz. Rindu sangat dengan ilmu-ilmu anak-anak sana. Ustaz doakan kami Ustaz boleh berjumpa dengan anak-anak dan keluarga, insya-Allah lah. Lan ini tak lama insya-Allah selepas daripada dia pocok vaksin dalam 70%. Kalau Thailand ni pocok 70%, Malaysia pocok 70%, maka dia akan buka. Dia akan buka lah insya-Allah, boleh klik, boleh pergi marilah. Bahasa dia zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Tuhan sebutkan telah zahir timbul maksiat di darat dan di laut, maka Tuhan uji kepada mereka dengan sebab mereka duk buat maksiat saat ni, nak rasa, nak mereka rasa. Jadi fasad banyak, fawahish, maksiat, dosa, zina lah, macam-macam. Maka Tuhan denda lah. Dia denda kena belaka, tak kira. Kerana bakat duk degil belaka, tak saya turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Tuhan kata orang turut pertunjuk aku, maka dia tak akan jadi celaka dan dia akan tak akan sesat dan tak celaka. Ni kita celakalah kalau ni dia kena nyakit gitu gini ni. Sebab itulah jadi susah habis. Susah saat itu kerana ada segulungnya pada manusia yang buat fasad. Tak semayalah, banyak macam-macam. Maka pada ketika tu Tuhan ujikan kita orang beriman ni, kena sabarlah. Tuhan sebut lana bluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tuhan akan uji kita dengan kekurangan daripada diri kita, harta kita, tubuh badan kita sakit demam dan buah harta kita semualah. Babasyiris sabirin, hendaklah beri berita baik kepada orang sabar alladzina idza asabathum musibatun, orang apabila dia kena bala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata kita ni milik Tuhan dan kita akan kembali pada Allah. Tuhan kata ulaikal ladzina ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Dan mereka itu, di atas mereka itu selawat pada Tuhan. Dan rahmah Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu akan dapat petunjuk. Orang akan dapat petunjuk. Sebab tu orang yang memang betul-betul dia sabarlah, insya-Allah. Dia sabar ni butuh ke sabar. Ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pak kara Tuhan suruh, ya wahai beriman, hendaklah sabar. Dah hendaklah kita sama-sama sabar. Anak bersabar, pak bersabar, boleh juga jumpa kan. Pakar agak sabar. Dah tetap di atas kebenaran. Yang akhir kalinya iaitu takut Tuhan. Maka orang dapat perkara ni beruntung. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Tuhan sebut situ. Salam apa sedikit soalan dari saya, iaitu hutang dadah, adakah wajib bayar? Dan jika wajib bayarnya dengan harga telah lepas atau harga sekarang, atau dapat bayar dengan benda yang lain. Hutang apa dadah ni benda yang haram. Bila benda yang haram, kita nak beli dia pun tak boleh, kita nak makan dia pun tak boleh, kita nak buat itu dia pun tak boleh, semua dia tak boleh berlaku. Kalau kita bayar sama dengan kita saat ni beli dia, maka tidak lagi, tidak ada benda ni benda yang haram. Innamal ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak dan judi, wal ansab, dan berhala, wal azlam, nengok, rijsun min amali syaitan, itu tu
ialah benda yang cemah diamal oleh syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hendaklah jauh benda-benda ni benda haram. La qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman aw daman aw lahma khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, tu hasbuk benda-benda haram kan? Benda-benda haram semua ni kita tak ada boleh nak tu apa benda haram. Dah jauhkanlah. Apakah hukum kita kerja lama 30 tahun satu hari toke buat rumah bagi kami duduk, tiba-tiba toke bagi zakat kepada kami untuk bina rumah kami duduk. Rumah itu untuk kami tupai duduk kan? Nah, apakah hukum kita kerja lama 30 tahun satu hari toke buat rumah bagi kami duduk? Tiba-tiba toke bagi zakat kepada kami untuk bina rumah kami duduk. Rumah itu untuk kami tupai duduk kan? Nah, saya tak faham dah Rina. Jadi maknanya kita fahamnya gini deh. Kita duduk kerja lama, maka toke pun buat rumah ni. Bila buat rumah sana, ya duit zakat. Duit zakat sana itu, ya kira kata duit zakat sana lah. Bayar pada kita ke rumah. Kita rasa gitu dah. Nah, saya rasa gitu, kalau betul tak betul lah. Jadi token nak cabut lah regah dia buat rumah ni tu, ambil di atas zakat kita. Benda ni tak jadi. Kerana apa? Kerana token dia tak ada berkaitan dengan kita. Dia ketika dia buat, kalau dia nak cabut zakat daripada kita, benda tu pun dah khilaf ulama. Nak cabut zakat hutang saat itu ada khilaf ulama. Kata setengahnya boleh cabut lah. Kata setengahnya tak boleh cabut, kena serah dia dulu, dia bayar. Lepas tu hak pesen ni kita nampak lah. Jadi token tekah dia buat rumah dulu, dia tak ada janji pun dengan kita. Tak ada kata tak apa kita nak buat rumah, lepas tu kita bayar, kena bayar lah. Ada bila pun ikut. Buat kata ada zakat, tak apa makan duit zakat ni jadi bayar. Maka benda tu tak ada leh ukud, nak potong zakat tak leh. Lepas tu kalau dia nak duit zakat pada kita tak apa. Nah, dia kata rumah tu sebenarnya tak ada wak widak, ya tahu wak wi sat ni wak witai. Tu dia kena dia betul dengan Tuhan lah. Kita tak pasti apa maksud dia tu sebenarnya, wallahu alam lah. Sebab tu kita ni orang beriman kepada Allah. Bila kita nak buat gapo tak kira gapo kena jelas. Bertai gapo semua ni Tuhan, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh falyaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumli lilladhi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhasu minhu syai'a. Jadi Tuhan suruh tulis bila berkata. Ni tak ada tanda apa sekarang, kapan-kapan nak cabut atau tak perlu ada zakat, dia akan potong zakat. Wallahu a'lam. Benda-benda gini ni kita ni orang beriman tak boleh main benda-benda gini ni. Tu saya tak pasti ni. Cuba tulis mulalah maksud betul ke tak. Kita kain kita kena darah. Kama dia kita basuh tak tubik. Basuh tak tubik. Ada basuh tak tubik dah tak apa dah. Tak ada masalah dah. Itu orang panggil dah tubik habis dah. Tapi yang lekat kesai je panggil bekah je, kuning ke apa saja, maka bila kita basuh tak ada apa dah. Tu. Ya tak ada kena duk guting buat dak lah. Ya basuh dah tapi ya jenis lekat kesai ada bekah ke panggil. Maka itu ya cuci dah bila kita basuh, kita gonyah semua dah. Ada yang mau tanya, iaitu apa hukum orang hak buat karuk dengan melata? Atau main dengan melata lah. Ada yang mau tanya kemarin lagi, saya nak jawab ni. Main dengan melata, apa hukum? Maka hak ni itu minal kabair, daripada dosa besar. Tuhan kata wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan hampir benda-benda karuk, benda-benda jahat, dosa-dosa besar, benda-benda zahir dan yang batin orang tak tahu. Semua saat itu wajib kena jauhkan. Orang yang main dengan menata, maknanya pergi
buat karuk ngam natal lah, zina ngam natal ke bagi. Maka khilaf ulama hukum dia, kata setengahnya hukum dia kena rotel supaya orang zina tu. Nah, dah kata setengahnya iaitu kena takzir. Kena takzir ni tengok imam lah. Hakim tu nak buat putusan, nak berjara ke apa terserah lah. Lepas tu menatai saat ni tu kena bunuh. Nah, tu kerana itu kata setengah lah. Kerana natai yang dibuat benda tu kan. Itu ada orang tanya kemarin lagi lah. Nah, ni mami kudum alhamdulillah darab cukup tukuan ya alhamdulillah setakat ni kita pun tak ada pergi ke mana lah, duk ngajar rumah muka covid tidak ke, tak ada masa juga. Tapi lah ni pagi petang pun buat kebaikan, tak ada orang nak buat gapo kita mengajar lah. Pak kita pun pagi-pagi tak ada boleh pergi mana kadang-kadang. Ni salam yak tama bapa pedran di Malaysia, kita buka kedai Malaysia yak tamu akid zakat nego bab naik krab cuai tiba hai la iat noi krab. Kita buka kedai makan di Malaysia, kita nak kira zakat balah mana. Zakat ni iaitu kita kira zakat nego. Kita kira zakat nego. Maka zakat nego saat ni tu iaitu bila nego jual nasi, maknanya duit kita kira duit hak kita simpan. Duit hak kita simpan lebih daripada kita guna makan semua, hari hak yang wajib zakat. Iaitu kita kena kira turut bulan Islam. Setahun ya syarat keluar zakat nego iaitu siapa nisab dengan siapa haul. Siapa haul siapa setahun, kita kira awal tahun kita mula pada bulan berapa. Kalau kita bulan Muharram, maka siapa bulan Muharram lah. Bila siapa bulan Muharram, hari yang kita mula nego saat ni, maka siapa situ setahun. Selepas esok tu sehari, maka hari itulah duit ada berapa daripada hasil nego kita. Kamu dia hari tu kita kena tengok barang dalam kedai tak ada berapa ratik, daging ada berapa, lobak gubih lah, benda-benda hak kita guna untuk masak saat ni tu, harga dia ada berapa gitu. Kalau ada contohnya hari tu kita order barang dalam 10 atau 1,000 ringgit, maka duit kita ada 20,000, 20,000 RM, 20,000 ringgit campur dengan 1,000 dia 21,000 RM, maka wajib kita kena keluar iaitu 520. Apa ni 500 20 25 ringgit gitu. Pasal gitu itulah dia kena keluar gitulah. Moga-moga ya 10 saat ni 10,000 ringgit tadi kita bagi 10 ya 100 ya bagi 25 bagi 4 dengan capung dengan 20,000 saat ni tu juga iaitu 500 ya 500 ringgit. Tu cara mudah saja kira zakat nego makan jual kedai lah itulah jual makanan tu gitu. Keluarlah zakat. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman anfiqu mimma ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hendaklah kita keluarkan daripada usaha baik kita. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan barang hak keluar pada hasil bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa tukmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Dan jangan kita beri zakat benda yang kita sendiri pun tak ingin benda tu. Kita pun tak sayang ada wiwi molek. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kena wi barang kita sayang. Dah wi barang hak molek kita keluar zakat. Jangan maknanya kalau barang ada perkara duit ke, kena keluar duitnya itulah. Dan orang yang keluar zakat ni insya-Allah tak akan kurang harta ya. Nabi SAW sabda, "Man naqasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak kurang harta seorang dari kerana sedekah. Wala zulima 'abdun madlamah fa sabar illa zadahu Allahu 'izza. Tak ada seorang hak kena zalim maka dia sabar, melainkan Tuhan tambah dia mulia. Wa ma fataha wala fataha 'abdun baba masalah. Tidak ada seorang hak buka pintu minta hak illa fatahallahu alaihi baba faqr. Malaikat Tuhan buka di atasnya pintu sesak, pintu miskin. Dan sebab tu kita keluarkanlah zakat insya-Allah. Itulah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujuk terang. Ya terima kasih.
Jelas terang dah. Assalamualaikum. Anak saya menyusu cucu angkat saya. Bagaimanakah adik-beradiknya jatuh wuduk dengan saya, minta bapa huraikan, banyak orang tak faham. Gini. Pertama kita kena ingat, ma yahrumu bagi yang haram bin nasab dengan sebab titih bagi. Yahrumu bir radha. Maka haram juga dengan menyusu. Orang yang haram nikah dengan kita dan orang tak jatuh asmaya dengan kita, hak boleh buka aurah dengan kita, iaitu ada 13 orang. Dan furuk-furuknya lah cawengin pada tu lah, pada tu gak tu sebut 13. Lepas tu furuk pada tu lah. Allah Subhanahu wa taala firman, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sabila. Janganlah kamu nikah orang yang dinikah oleh bapa kamu. Pertamanya mok tiri kita. Tak boleh juga kita nikah. Sebab tu Tuhan sebut hurrimat alaikum, diharam ke atas kamu ummahatukum, mok kamu, mok kita haram di atas kita, wa banatukum, anak kita. Wa akhawatukum, adik kakak perempuan kita, wa banatul akh, wa ammatukum, mak saudara kita sebelah bapa, wa khalatukum 5, dan mak saudara sebelah mak, wa banatul akh, dan anak saudara sebelah lelaki, wa banatul ukht, anak saudara sebelah perempuan, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan mak menyusu kamu, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara menyusu kamu, wa ummahatun nisaikum, dan mak atau ibu mertua kamu, wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak tiri yang duduk dalam rumah kamu saat ni, min nisaikum allati dakhaltum bihinna, daripada isteri-isteri kamu yang kamu telah setubuh jiwa dia. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau dia tak ada jiwa lagi maka tak apa. Tak boleh nikah dengan anak dia. Dah tak jadi mahram lagi. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, dan menantu kamu. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, dan bahawa kamu hipung dua gadis, kita nikah baik dua gadis tak boleh juga. Inna Allah kana ghafurur rahimah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tuhan sebut Maha Pengasih. Jadi wa ummahatukum allati arda'nakum, mak menyusu saat itu ya haram supaya kita gini, supaya kita menyusu supaya anak benar sebelah tu. Ya menyusu dengan cucu. Dia menyusu, anak saya menyusu cucu angkat. Dia menyusu anak kita saat itu, menyusu dia. Bila anak kita menyusu dia, jadi anak dia. Anak kita tu jadi budak hak menyusu jadi anak dia. Bila jadi anak dia tu anak kita. Maka pada ketika tu dia tu budak hak menyusu saat itu, kita sebagai tok dia, datuk dia, sama dengan anak hak cucu sebenar kita. Kerana dia menyusu susu anak kita. Dan anak-anak kita semua tu jadi mak saudara dia atau pak saudara dia. Dan anak kita anak kepada anak kita tadi jadi adik-beradik dia. Semua itu haram nikah dengan dia belaka. Cuma anak menyusu saat itu walaupun haram, tapi tak boleh makan pesaka, dia tak boleh jadi wali. Di segi hukumnya dia tak boleh nikah, dan dia tak jatuh asmaya, dan aurah dia iaitu pusat sapal lutut lah dengan mak menyusu dia saat ni. Itulah sahaja dah anak menyusu. Kalulah tak payah lagi, tulis sekali lagi insya-Allah saya huraikan. ผู้กักตัวของหมู่บ้านทุกคนปลอดภัยได้กลับอยู่บ้านไม่มีใครติดเชื้อค่ะนี่atau orang di kampung dia ni semua duk kak tua duk kurung kerana takut penyakit Covid ni, tak ada pihak lekat seorang abuk. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah.
Dia orang panggil yang menyakit takut telajak orang panggil. Nah, menyakit telajak, takut telajak. Kadang-kadang bomo ni pun masalah juga. Jadi takut telajak. Dan hak saya duk dengar ni kadang-kadang duk kena dia sepatutnya kalau dia sampat atau dia jumpa dengan orang hak jakit saat ni tu 14 hari tak kesal, maka dikirakan kata orang saat ni tu dah habis dah. Kalau tak ada. Nah, tapi hak hari ni duk jadinya contoh. Dia lepas daripada budak saat ni bomo baru tahu kata dah. Atau pihak kesihatan baru tahu kata dia pergi saing dengan orang, jumpa dengan orang lekat tu, lepas tu seminggu dah. Lepas dah seminggu saat ni tu, marilah suap. Dah, periksa kata lekat tak lekat. Bila periksa kena kat 14 hari. Jadi capung dengan seminggu sebelum dah tu jadi 20 hari lebih. Sebenarnya dia dalam masa 14 hari selepas daripada dia tepuh dengan budak tu. Dia atau dia duduk dengan budak tu. Hak ni orang ada jadi masalah ni. Jadi lama telajak orang bagi. Lepas tu kadang-kadang orang biasa dah tak nampak ni, suruh kat lagi. Ini masalah. Allahu a'lam lah. Ya taban rautid cia mak lui. Ya di rumah dia lekat banyak di mana saya tak pasti ilmu. Teman sejati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Boleh jelaskan betul ke syarikat Baitul Mal Raja Melayu dia kata nak tolong orang buat haji, dia kutip duit 1,700 orang untuk jadi ahli dia. Ini tu bohong saja. Nah, jangan percaya. Alhamdulillah. Benar-benar ni bohong saja dah. Ni orang-orang ni sifat mengkut atau orang-orang jenis nak menipu ni banyak kenal lah ni. Kita orang tani kita kena cerdik. Nah, Fatani itu makna fatanah, orang bijak, orang cerdik. Lepas tu benda duk kena tipu banyak ni. Orang-orang nak tipu, mari kita percaya belaka, pakat nak kaya cepat. Maka benda-benda ni tak usah percayalah. Tak usah percaya. Tu. Salah jatuh syirik juga ke apa kalau kita percaya kayu koko atau kayu apa-apa ada kelebihan. Macam mana kalau kita percaya atas dasar Allah ciptakan sesuatu ada khasiat, macam kita sakit kita cari ubat. Nah, kita percaya kata kayu koko atau kayu apa-apa ada kelebihan. Ada kelebihan di segi ubat, di segi gapo tak apa, itu asbab yang jelas. Tapi kalau kita percaya kata benda tu boleh sembuh penyakit lah dengan tanpa ada asbab, tidak dengan rebuh atau tidak dengan apa semata-mata, tak ada asbab, maka itulah bahaya kan. Umat Nabi Isa alaihissalam, masa Nabi Isa ni, iaitu sebab gapo boleh percaya kata jadi Tuhan. Nah, wa idh qala lallahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tuhan tanya adakah betul ke dia kata orang saat ni tu, nah, adakah betul dia kata orang suruh sembah kata jadi Tuhan ni? Sebab apa boleh masa tu pakat dia kata Nabi Isa di Tuhan? Sebab Nabi Isa ni sapuh gitu, sapuh. Balah hingga balah. Panggil orang bisu kecek, maka boleh kecek. Maka Tuhan ujikan masa tu. Uji dalam keadaan tak ada sebab. Terus lalu dah. Maka buat orang masa tu saat ni tu etikak tadi Tuhan tu. Dia benda-benda gini tu bahaya, kita nampak jelas. Nampak jelas lah. Dalam Islam tu pun suruh amati lah. Dia tak suka kita baca Quran, kita siuk dengan ayat, kerana ini kita masih ingat Tuhan lagi tu. Dan kita tentu kita yakin dah kata ini ayat Tuhan, maka kita yakin pada ketika tu kata Tuhan yang sembuh. Dan Tuhan lah buat kesannya, kerana kita baca ayat ya. Tapi kalau kita hidup main benda lain, contohnya kayu kokak ke apa,
Ah, kayu koko pula, kayu kokak dah. Kayu kokak kita percaya benda tu, benda ni tu risiko nak jadi syirik tu tinggi benar lah. Nah, kerana orang ni percaya sungguh. Kita tengok orang awam, orang biasa ni percaya sungguh dia. Oh ya, ni kokak ni siapa kan dia pakar. Dia yakin ke benda tu kadang-kadang. Maka dalam Islam ni kita kena faham kata dalam Islam ni dia Tuhan suruh kita hidup ni nak kita duk hubung dengan Tuhan. Maqasid tujuan hak yang sebenarnya nak kita hubung dengan Tuhan, nak kita direct dengan Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah dan kami juga minta tolong. Dan Tuhan nak kita berdoa kepada dia semua. Dok terikat dengan dia semua. Qul Allah wa ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Suruh doa pada Allah Tuhan, nama Allah atau Tuhan Rahman. Dan Tuhan suruh apa ni kita ni ada ke apa saat itu minta dia ya. Nah, dan nak manusia ada terikat dengan Tuhan, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua. Benda tu maqasid orang itu tujuan. Nah, tujuan atau hikmah. Sebab itulah an'budullah disebutkan wattaquhu ati'un. An'budullah semua Tuhan. Dah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita ingat Tuhan semua. Tak semestinya kita dak kena duk bawa benda-benda lah ni. Nah, kita berdoa pada Allah dan kita minta Tuhan. Nah, kokak ni orang apa orang ya hak akidah dia tu orang ngaji apa orang ya. Sebab itulah orang nak pergi ada khasiat. Benda ada khasiat saat ni tu boleh buat menahan kayak gitu gini tu. Nah, benda tu risiko nak timbul, nak jadi rosak ke tu tinggi nah. Kita kena ingat situ. Nah, walaupun kita kata dengan izin Allah contohnya, maka itu pun peluang nak jadi rosak ke, nak terikat ke benda tu okey sekali. Jadi terikat ke benda tu. Sedangkan Tuhan sebut wa aqimus salah wa zakat wa tasimu billah. Suruh kita bergantung dengan Tuhan. Pegang dengan Tuhan. Wa tasimu billah. Suruh gantung dengan Tuhan. Dan ada Tuhan pun Tuhan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kita tawakal pada Allah. Gantung Tuhan tu. Apa saja sakit demi kita suruh pada Allah bulat-bulat. Maka itu yang asahnya tu hak dasar asanya gitu. Sebab itulah Tuhan nak kita berdoa sama bangun malam. Allah lebih pada kokak 1000 kan tu. Bangun malam berdoa pada Allah. Nah, menajak kepada Allah setiap malam. Tuhan akan memberi kepada kita dengan tidak kira-kira. Kau nak rezeki, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuhan akan buka pintu rezeki luah. Nah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita nak menjauhkan daripada segala penyakit, seperti juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Tuhan dah usaha kita lama ni dah. Apa yang tak boleh bagi kita ni tu sehat. Dah pasal apa kita nak terikat dengan benda-benda gini. Dah, wallahu a'lam. Saya nak tanya tok dengan cucu tak cakap dengan sebab cucu gi nah kalau dengan kawan pah balik lewat sampai tak cakap sampai hari ini seminggu dah cucu tegur setiap hari pah lama bila cucu saat ni tak apalah cucu ni kita kena pergi mengenah kepada tok kita waqfid janah hadzul minar rahmah Tuhan sebut waqfid janah hadzul minar rahmah Tuhan sebut iaitu وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا silakan وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Maka kita rendah diri. Wajib di atas anak dan cucu semua ni rendah diri kepada ibu bapa. Tahu dia sama dengan pak. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Tunjuk rahmah, tunjuk rendah diri kepada dia dan tunjuk kita saat ni halah kepada dia. Allah dah boleh pahala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak apa dia tak ada tegur kita 2-3 hari biar ya dah. Kita masuk cakap dengan dia lah dah. Maksud kita tegur dia, minta maaf pada dia insya-Allah. Dia murih ibu bapa ni tak ada nak zalim kita. Dia nak murih saat ni tu murih kerana dia nak
supaya kita kemudian hari itu kena royak dia. Atau hak kiring masukkan apa ni dah dah bitel tu, terima kasihlah wi bitel. Alhamdulillah boleh jumpa dengan ustaz kami sentiasa dengan live ustaz. Teringat pula masa belajar kat sana. Muhammad Qazafi. Oh, Muhammad Qazafi, alhamdulillah. Kuzaimah ya, terima kasih Qazafi deh. Insya-Allah tegar-tegar dah. Tag apa ni masuk dalam Facebook insya-Allah. Ni dah lama terganung. Dulu pernah duduk rumah saya ni. Allah, dan alhamdulillah dengan sebab ada Facebook ni banyak manfaat. Banyak manfaat. Itulah alhamdulillah. Apa hukum pecah masa sujud? Ada darah sikit, terima kasih apa hukum apa tu? Boleh bercerak dengan tiap-tiap hari dan malam. Ya alhamdulillah, pagi saya dah buat. Bagaimana cara duduk rumah mertua suami atau rumah mertua isteri? Bagaimana cara duduk rumah mertua suami atau rumah mertua isteri? Sebenarnya apabila kita ni berumah dah, hendaklah kita duduk sukulah, duduk asing. Duduk mak tua ni orang tua ya macam-macam gitulah, ginilah. Takut timbul masalah. Dah banyak timbul masalah dah. Tok tua dengan menatu ni masalah banyak. Kita duduk suku, kita klik lama-lama sekali, itu ya kasih, ya lebih saja. Lepas tu kalau kita nak duduk juga sana itu, kena jagalah, kena jaga hati dia. Lepas tu orang tua ni tak suka suruh. Bila tak suka suruh, kita nak kena turun buat, turun ke apa. Tapi kita duduk dengan dia ni tak oleh mana kita tak jadi khusus. Suan tua tak ada. Mana kita duduk jadi sekali dengan dia susah lah. Oleh itu nasihat, cari rumah suku, pakat duduk sewa tak apa. Anak suku, makan suku tak apa, insya-Allah. Tu Sultan tu terima kasih kirimkan bintang. Tok tua tiri tok main nam lama kap natu tiri. Tok tua tiri ni kita nikah dengan seorang. Kita tino contohnya nikah dengan seorang lelaki. Seorang lelaki saat itu dia ada mak dia dan ayah dia. Tiba-tiba ayah dia mati. Bila ayah mati, mak dia pergi belaki nikah dengan seorang lelaki. Maka orang lelaki saat ni mari duduk di rumah tu. Bila ada rumah tu saat ni jadi tok tua tiri orang panggil. Maka tok tua tiri ni tidak kena mengena dengan kita. Jatuhnya wuduk, kita tak boleh tengok aurah dia. Tu dia tidak kena mengena dengan kita. Itu sahaja dah. Dia kerana dia bukan mak tiri kita. Tapi dia mak tiri atau pok tiri kepada suami kita, maka dia tak kena kena dengan kita. Dia dengan pok, dengan anak tiri dia sahaja. Ada pok natu tidak, habis kat tu saja. Nama Balqis ni makna apa? Balqis ni raja, nama raja, seorang raja kan. Masa Nabi Sulaiman gitu kan. Bapa boleh tak kita makan kuk tangan apa masjid wassalam, tak faham tu dah. Boleh molek sikit kuk tangan, tak faham tu. Selama botam tengwan raya haji, hari puasa sunat, kita cak beraya dalam pika masjid boleh tak? Kita nak takbir hari raya haji ni boleh tak? InsyaAllah boleh Kalau tak boleh pun duduk je kita hari raya dah kata apa pergi ya takbir tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir insya-Allah tak apa, boleh insya-Allah. Ilmu teman sejati ni kata rumah dia banyak kawit lekatnya dah. Tapi tak ada sakit mati seorang habuk, ada segar-segar dah sakit tu bang, kena. Aungan ku pekan rian dai mai kita ku
tipu duit, kita bergetar duit untuk ngaji boleh tak? Hei, bergetar ni boleh mana-mana pun. Hak tak bolehnya kita bergetar ada riba tu saja. Dah bergetar ni boleh. Tu hasbul ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Suruh bergetar, boleh bergetar ke orang ni? Lepas tu hak tak boleh je bergetar tak ada riba. Bila kita ambil ada riba ni tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum la ta'kulu riba da'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan makan riba. Dan Nabi SAW sudah la'ana Allah akilar riba. Tuhan laknat orang makan riba, wa katibah penulis riba, wa syahidai dua saksi riba. Maka semua Tuhan laknat belaka. Oleh itu kita bila ada riba tak boleh. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Tuhan sebut alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal al-bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Tuhan menghalalkan jual dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Kalau siapa ayat-ayat Tuhan, perintah-perintah Tuhan dan mau'izah, pengajaran ajaran Tuhan semua dia berhenti, maka hal lepas sudahlah. Wa man 'ada, siapa nak buat lagi fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kalau nak buat lagi maka dia kekal masuk neraka wal iyad billah. Jangan nak main duit riba. Untuk ngaji supaya salam apa? Ni deh. Ani tulis pesan ni tak kerti belaka ni apa? Boleh tak kita makan ikutlah kita mana pakak kaki masjid di air penambur tulis putus-putus ke ni mereka ni bahasa penambur. Mohon maaf lah dekat mak we ni tulis kau lain. Baboy sa rokok hukum haram cai mai baboy sa rokok hukum ke apa? Rokok ni nak ayat dia ada capur bahan untuk nak mabuk, nak pening orang kaya istilah. Dan kata setengah je orang buat kaji bahawa ada capur jenis-jenis arak. Yang kedua pula rokok saat ni tu dia harga mahal, dia kena beli. Maka bila beli saat ni maka dia jadi bazir. Yang tiga pula rokok saat ni tu dia ada bau. Bau busuk dan sebagainya. Dan rokok saat itu pula dia mudarat. Dia mudarat. Semua tu benda-benda yang kita nampak rokok nak cari dalil kata haruh makruh tak ada. Tu hasbuk kalau bazir wala tubadzir tabdzira, jangan bazir ke sebagai bazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitan min rabbih kafura. Sesungguhnya orang bazir itu saudara syaitan. Dan syaitan itu kupu dengan Allah. Ada di situ. Dan dalam Islam tak boleh buat mudarat. Jadi kanser atau makring sebagainya, la darar wala dirar. Tak boleh ada benda sana. Dan rokok juga tu kalau campur dengan bahan mabuk agak bagi harai sikit harai banyak supaya tu lah, harai banyak harai sikit supaya tu lah. Sebutlah fiqh. Maka kalau mabuk juga pasal itulah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka benda saat ni tu tak boleh. Dan sebab tu saya nasihat tak usahlah dah. Kita ni boleh berhenti dah. Lain negeri Turki dak usaha nak orang yang berhenti boleh berhenti dak tahulah wallahu alam. Dia demo ada sakop bawa dengan duit. Nak apa ni jong rela kerana nak duit boleh jual tu kan. Bila boleh jual hak ni kak. Tengok tu hasbuk kan. Tu hasbuk yasalunaka anil khamri wal maisir. Ada masa tu orang nak tanya dah Nabi saat ni tu hasbuk tentang masalah arak dan judi. Kul fihima ismun kabir. Dia katalah kepada dua ni ada dosa yang banyak. Dosa besar, dosa banyak. Banyak dosa banyak tak molek. Wa manafi'u linnas. Dan ada manfaat, boleh jual, boleh duit apa semua orang kat tagih belaka. Tapi wa ithmuhuma, dosanya akbaru min naf'ihima. Dia lebih besar daripada manfaat dia. Sebab tu Tuhan suruh putih saat ni tu tak boleh benda gini.
Makan nekuk tangga masjid. Oh, makan ni panggil harus kita makan di tangga masjid. Dalam masjid tu harus boleh makan. Dah. Ya boleh makan atas tangga masjid ke apa semua. Dah. Makan kok tu kok ni tu ya apa benda harus ke panggil. Cuma ya ada adab makan ni tak boleh. Kita makan belah ke apa? Belah berjalan lah, itu tak boleh. Situ lah tu adab tak bersupan ke panggil. Tu ime baca ayat ya ti macup rakaat nang rakaat ayat surah. Dah. Rakaat satu tak ada. Masya-Allah. Baca banyak. Semaya baca banyak saat ni tu kalau lah makmum saat ni tak ada mahsurin makruh. Dah. Iaitu kena makmum hak mahsur, hak tertentu sahaja. Makmum bakal setuju belaka. Ada sebutlah hadis tidak akad amalan seorang yang mengimamkan dalam keadaan orang beci. Ada sebut. Sebab tu kita kena jagalah. Kena meroikan. Tapi nak ayat kata kelebihan semaya lama saat ni tu molek semaya lama. Ada sebutlah hadis Nabi SAW. Nabi kata inna tula salati ahadikum lama innatun ala fikhi. Sesungguhnya lama semaya seorang kamu menunjuk di atas mesranya dengan agama. Dan ada hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazid la fi Ramadan wala fi ghairi. Nabi tidak lebih ke semaya di bulan Ramadan dan lainnya semaya tahajud ala 11 rakaat ala 11 rakaat di atas 11 rakaat. Yusalli arba'a, Nabi semaya 4. Thumma la tasal an husnihin wa tulihin. Jangan tanya lama mana Nabi semaya. Mana lama? Thumma yusalli arba'a, Nabi semaya juga 2 rakaat pula. Nah, thumma la tasal, jangan tanya an husnin wa tulihin. Lama mana, panjang mana? Thumma yusalli 3, kemudian Nabi semaya 3 semaya witilah. Qultu ya Rasulullah, aku tanya Rasulullah, atanam qabla an tutira, adakah engkau tidur sebelum engkau witir? Adakah engkau tidur sebelum witir? Qala inna aynaya, sesungguhnya 2 mata aku tanaman tidur. Wa qalbi la yanam, tapi hatiku tak tidur. Nabi sebut. Makna Nabi semaya tu lama. Nak ayat situ kita ni kena orang selain latih dengan semaya. Maka kita semaya lama tu moleklah. Keluar tu imam ngepek beraya hari 3 puasa. Dah. Takut imam ngepek tak apa, insya-Allah takbir raya bang, bukan beraya. Jawab di muka pecah masa sujud semaya ini harus tak apa. Benda ni kerana benda yang su'ubatul ihtiraz, payah nak jaga. Yang kedua pula sikit saja darah itu, wallahu alam. Kebak kambing boleh tak apa? Gebek kambing, kebak kambing, gerbek kambing ni boleh. Ya pak boleh dah. Pertamanya uta, yang keduanya iaitu lembu, yang tiganya kambing, biri kambing bak. Tu hasbuk. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Nah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Dah, jadi kita boleh. Dah. Dan Nabi dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sembelih bi kabshain amlahain akranain. Nabi sembelih 2 ekor kibah biri dah yang putih bertanduk. Zabahahuma bi yadihi, Nabi sembelih dengan tangannya. Fasamma wa qabbar, Nabi bismillah, Nabi takbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihi. Nabi letak kaki di atas papai tekak, Nabi bismillah sendiri. Dengan Nabi bismillah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maknanya boleh dengan kambing. Syarat rukun kerbau miki prakang. Syarat rukun kerbau, syarat nak kerbau saat ni iaitu kena masuk waktunya, iaitu lepas daripada lepas pada semaya. Syarat kita nak kerbau. Lepas tu pula kena lemung saat itu, atau utah siapa umur.
Kalau unta kat 5 tahun masuk tahun kena. Kalau lembu kat 2 tahun masuk tahun yang 3. Kalau kambing biri kat kalau kambing bek kan dah 2 tahun masuk tahun yang ke 3. Kalau biri kat setahun masuk tahun yang ke 2. Dah itu saja. Dah. Tu. Kalau tak ada kok apa boleh ad-dhanu ke panggil. Maka itulah kita nak gerbang. Dah. Lepas tu pula rukun gerbang saat itu kena niat lah. Kena niat, kena ada gerbang. Kena ada orang hak apa ni ju gerbang. Maka niat saat ni ada dhabhi ketika nak sembelih saat ni lah. Itulah saja wallahu a'lam. Assalamualaikum. Isteri lari dari suami apabila dia berlaku perkara yang berdosa, adakah suami kena tanggung akan dosa? Isteri lari pada suami, lepas tu dia buat dosa, suami kena tanggung kan? Dia buat dosa, dia lari, lepas tu kita lari, kita nak tu tak boleh. Tak ada duk buah kawalan kita. Maka dia buat dosa dia, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa dia lah, bukan dia berlaku. Kita nak wakilkan dia. Dia lari buat apa? Lari tu nusyuz orang panggil. Nusyuz, iaitu deraka pada suami. Tak boleh minal kabair, daripada dosa besar. Tak boleh lari. Tu wallahu a'lam. Apa maksud talak ghairu syar'iyyah? Dan adakah ia dalam fiqh dan bagaimana keadaannya? Talak ghairu syar'i. Talak tak ada syarak, talak tak sah. Talak tidak tak betul. Ni aufa apa khabar tu. Kita tak pasti itu boleh jadi di Malaysia ni ada siwi, mahkamah siwi dan ada mahkamah. Tapi talak sananya iaitu talak syar'i ni, talak ni kalau ulama bagi tak panggil talak sunni, talak bid'i. Talak sunni ni talak sunnah. Talak sunnah ni talak masa dia suci. Talak bid'i talak ketika dia haid atau talak ketika kita jimuk dia. Ketika dia cuci, tapi ketika kita jimuk kerana waktu dia lama iddah dia, maka talak bid'i. Talak ketika mengandung dan sebagainya. Ada talak sunni, talak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia talak sunni, talak satu-satu. At-talaqu marratan talaq, lepas tu talak, nanti pula talak pula. Tu. Talak 3 sekaligus. Maka talak itu sah. Tapi tidak apa ni, tidak disuruhlah tu. Tu. Sah berlakunya. Itulah di antaranya lah. Bapaจะถามจะซื้อขายดินจะจ่ายปีละปีจะakadซื้อขายแบบไหน? Kita nak bayar sore setahun kok. Aku jual tanah sebidang sebanyak 12 hektar je tu, 12 rai. Dengan harga 1 juta. Secara tangguh atau secara bayar insurans, tak ada apa. Boleh. Jual sore ni boleh. Dalam hukum fiqh ni boleh kita jual asa-asa dia boleh. Harga mahal sikit tu tak apa. Tok tua chop ใส่ร้ายสะใภ้ให้ทะเลาะกับสามีตลอด Tok tua duk pisah nak balah dengan tok laki sokmo, maka tok tua tu berdosa. Kerana apa? Kerana lek selai saat itu Tuhan suruh dia saat itu suruh pakat. Balah saat itu tak boleh lek selai. Ada gapo kena mari kira. Balah ni tak molek. Jangan balah. Kena kira kalau ada gapo semua kena mereka cewa sulhu khair, damai itu molek. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kita kena takut Tuhan. Lepas tu pula kita kena apa ni tak boleh duk balah gapo semua ni tak molek benar lah. Sebab tu tok tua ni jangan kacau lah. Ada masalah tak kena sungguh baiki ko.
panggil mokpok oleh nung tu hasbuk fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau takut nak timbul balah gak suruh pakak cari orang tengah balik laki, nak tengah balik orang tina mari pakak kira. Dah. Oh, doa Nabi Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oh, baca doa tu kan. Nah, wallahu alam, kita tak tahulah khasiat ke apa, tapi ayat Quran ni ada rahsia. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahad. Dah dasar ni salam apa saya du klipผู้หญิงอิสลามใส่ผ้าคลุมแล้วไหว้พระที่เดินหน้าบ้านแล้วตักบาตรให้เขาด้วยอยากรู้ว่าบาบอมีคำตอบแบบไหนnah okey saat itu bila dia saat ni pakai kain kelubung lepas tu pergi semua tok cah semua ni tak boleh dah khususnya semua tok cah ni tak boleh. Bukan semua tok cah ni dalam agama Buddha ni orang panggil semua sungguh. Maknanya setia dan taat, dan semua tok cah ni semua Tuhan di sini dia. Karena dia agak tok cah ni lebih. Nah, maka pada ketika tu kalulah dia saat ni semua dia etikak supaya orang share gak. Supaya orang share pegang tok cah itu ini, maka kufur. Lepas tu pula dia kita wi ke apa semua saat itu wi tak rasa hormatkan tok cha ni orang panggil dia ibadat dia nya iaitu dak semua berhala dia dak jaga agama Buddha-nya, makna kita sokong dia atas maksiat. Allah Subhanahu wa taala firman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunul itsmi wal 'udwan. Anak kita tolong dia atas benda baik, jangan tolong benda jahat. Maka pada ketika tu mana kita tolong benda tak oleh sokong dia, kerana dia saat itu tu benarlah dia saat itu jaga tokom, jaga apa dia, jaga agama dia kan. Faham agama dia ni agama syirik ke panggil, agama kufur. Itulah saja malam ni nya terjumpa pagi esok pula dan siapa-siapa masuk pagi esok tu iaitu pas subuh pukul 5.45 insya-Allah. Saya ngajar tafsir di samping ada soalan. Saya dah tengok nampak sebagai suku-suku hak pagi tu orang lain pula nampak. Dah orang malam ni pun ada juga tak banyak orang lah. Pak anamai pau dai mai ma boyo pakai kotik dak boleh lah. Ada gapo pakai. Bapa kalau ni nam wajib naik Allah nam praman sam Allah แต่ใช้ขันตักน้ำมือเราจุ่มลงใช้ boleh tak? Air saat ni air Allah ni orang panggil air dua Allah tu al-ma' iza balagha qallatain la yunajjizu syai'. Dan hadisnya air apabila sampai dua kalah tak najis sesuatu. Maka dua kalah ni 203 lit. Dah ada setengah 139 ni tak apalah. 200 lit lebih. 200 liter lebih. Maka dua kalah. Sampai tiga kalah. Tiga kalah ni banyak sampai 300 lit contohnya. 300 lit. Maka boleh kita celup oleh itu air itu masuk dalam itu tak jadi musta'man. Dah itulah saja malam ni. Semua terima kasih belakang yang masuk di malam ni dan hak sunda hak gapo semua. Mintalah kita berdoa semoga Allah Taala semoga kita bakal selamat daripada penyakit wabak semualah insya-Allah. Itulah alamat apa mata bergerak kiri tak ada alamat apa benda ni panggil biasa kadang-kadang mata yang denyut. Itulah saja. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.